Dan Syekh Ahmad Al-Mushkanawi dia sebut dekat sini wa syurutu syekh alladhi yulqil murid ilahi nafsihi khamsatun. Dia kata bermula syarat syekh yang memberikan ataupun mentalkinkan murid, yang bertemukan murid tu dengan talqin tu kepada, yang bertemukan hati murid tu kepada hati dia, syarat dia 5. Yang pertama zauqun sarih, zauq yang sangat nyata. Wa ilmun sahih, zauq yang sangat nyata ni murid zauq yang sangat nyata ni, kita kalau berhadapan dengan dia jadi macam mana yang Nabi sebut. Nabi cakap fa idza ru'u dzikrillah, apabila dilihat kita ni jadi ingat Allah. Memanglah lepas kita bercerai dengan Syekh, guru kita tadi, kita pun dah jadi huha-huha balik. Lepas tu bila teringat, kita baca insaf balik. Itu zauqun sarih yang ada pada guru tadi tu. Kemudian wa ilmun sahih, dan ilmu dia mesti benar, ilmu dia mesti betul. Tak boleh jadi macam yang saya sebut semalam, belajar tapi sebab dia mencaci guru dia, dia rasa dia lagi hebat daripada guru dia, kemudian kesudahannya dia kena tulah, dia pun mengajar ilmu yang tak sahih. Jadi merasakan diri lebih pada guru ataupun kita mencaci guru kita, itu memang alamat celaka dah tu. Wahimmatul aliyah, dan guru tu mesti hemah dia tinggi, maksudnya dia nak menjadikan murid tu hemah dia tinggi. Wahalatul mardiyah, dan hal dia tu adalah hal yang diredai. Wa basuratun nafidah, dan mata dia tu mesti mata yang kasyaf. Mata tu mesti mata yang kasyaf. Sebab ini saya kata ni syarat guru yang sempurna. Tapi kalau kita nak melantik khalifah, kalau saya nak lantik, sebenarnya nak lantik tu tak adalah kalau dia tak kasyaf tak boleh lantik, tak. Tapi kalau kesempurnaan seorang guru sepatutnya dia mesti kasyaf. Sebab kasyaf tu tak akan dapat melainkan dengan sidik. Benar, kasyaf. Tak benar, tak kasyaf. Maksudnya benar, berani, kasyaf. Tak benar, tak kasyaf. Okay, jadi faman fihi khamsatun la tasihhu masyikhatuh. Dia kata barang siapa yang ada 5 perkara pula, tiada boleh jadi syekh. Al-jahlu bid-din, jahil ilmu agama, wa isqatul hurmatil muslimin, menjatuhkan maruah orang muslimin. Kalau rabu orang, jatuh tak maruah dia? Jatuh maruah orang tu. Apalagi kalau berzina. Wal'iyadzubillah, berzina dengan murid, jatuh. Ini sebabkan soalan ni datang. Kita masuklah sekejap pasal masalah ni, sebab kita patutnya hari ni masalah penuntut ilmu kan. Tapi sebab nak sebut pasal orang tanya pasal masyikhah ni tadi, jadi kita kena sebutlah. Jadi kalau dia tu rabu orang, dia zina orang, dia dah masuk pada isqatu hurmatul muslimin. Kemudian wadukhul fi ma la ya'ni, dan dia tu suka masuk pada tempat yang dia tak patut masuk. Maksudnya seorang syekh dia tak perlu sibuk-sibuk pada tempat-tempat yang orang fasik sibuk. Seorang syekh dia tak perlu sibuk-sibuk dekat tempat yang orang fasik biasa sibuk. Salah satu daripada tempat yang maklum ialah pasar, mall. Melainkan kalau syekh tu memang dia tak ada khadam. Macam saya memang tak ada khadam. Mall saya kena pergi sendiri. Habib Bakar dia ada khadam. Habib Bakar jubah dia pun ada orang beli kan. Jadi tempat-tempat macam tu, syekh tu sepatutnya dia tak boleh pergi kalau dia tak ada hajat. Kalau ada hajat, masmuh bih. Maksudnya dia boleh pergi. Boleh tak faham? Jadi sebab tu saya nak cakap, sebab guru tu dia ada harga pada diri dia, dan dia tak boleh huha-huha macam orang lain, dia tak boleh. Melainkan kalau dia tu macam Syekh Abi Ali Farmadi tu cerita lain. Ataupun macam Sunan Kalijaga tu cerita lain. Sunan Kalijaga dia pergi menyamar. Ataupun macam Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dia pergi judi laga ayam kan. Itu cerita lain. Itu orang tu pergi menyamar dan ajak orang, dia menyamar, orang tak tahu dia ulama. Tapi kalau dia pakai ulama, dia tak boleh pergi tempat macam tu. Boleh nampak? Dan ataupun orang tahu dia tu ulama, dia tak boleh pergi tempat macam tu, melainkan kalau kerana hajat. Jadi syarat yang seperti ini sebenarnya ketat. Barang siapa yang melonggarkan, dia akan terjerumus pada banyak benda yang longgar-longgar lagi. Itu yang sampai dia boleh pergi ke raba perempuan ke apa ke tadi. Kemudian wattiba'u hawa fi kulli syai', dan dia mengikut hawa dia pada setiap sesuatu. Maksudnya tidak ada keputusan dia tu tidak dhabit dengan syariat. Ikut kehendak dia je. Wasu'ul khulqi, dan jahat perangai, min ghairi mubalat, dengan ketiadaan barang yang dibala. Okay, habislah. Lepas tu baru dia masuk adab murid. Jadi yang saya nak sebut, bila kita dah mengetahui tentang syarat syekh ataupun sifat-sifat yang tak boleh ada pada seorang syekh, maka kita ketahuilah benda yang disebut semalam tu adalah benda ketaatan yang kita beri kepada syekh sebenar. Sebab bukan bererti bila kata-kata kita tak boleh percaya ni, syekh ni kadang-kadang dia orang ni pakai orang perempuan dia, pakai murid perempuan dia. Kalau macam tu tuan-tuan anggap tak ada syekh lah tuan-tuan. Kalau Al-Imam
Sekejap saya cari sekejap. Saya pun dah tak ingat dah siapa nama dia. Al-Imam Ad-Daqqaq kalau tak salah saya. Yang biasa kita dengar man lam yakul lahu syekh fa syaitana syaikhuhu kan. Itu Syekh Abu Yazid cakap macam tu. Imam Malik pun katanya sebut begitu. Ini dia Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Faqala Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq dia kata anna rajulan yuha ilaihi. Dia kata lau anna rajulan, dengar betul ya? Lau anna rajulan yuha ilaih, jikalau ada satu orang lelaki diberi wahyu kepada dia, walam yakun lahu syekh, tetapi dia tak ada syekh pun. La yajib minhu min syai'un minal asrar. Tak akan datang dekat dia itu satu pun daripada rahsia. Sekarang kan ramai orang cakap kita tak payah, kita berguru, kita berzikir je, kita baca Quran je kan, tak payah syekh. Jadi macam tu lah. La yajib minhu syai'un minal asrar. Satu rahsia pun tak akan datang. Jadi memang rahsia tu Allah bagi kepada menteri-menteri dia. Jadi menteri-menteri dia tu ialah para nabi, dan nabi turunkan kepada waris nabi. Jadi memang kena ada syekh. Jadi kalau tuan-tuan rasa syekh ni nanti dia suka perempuan, dia suka ini masalah yang sebut ni perempuan lah semalam kan. Sebut perempuan, jadi saya sebut perempuan lah. Jadi kalau macam tu tuan-tuan tak nak berguru, memang tak adalah. Bayangkanlah kita ada 80 tahun je hidup. Biasanya lah kan 80 tahun ataupun 63 tahun seperti mana Nabi sebut. Dalam 63 tahun tu kita tak pernah ada satu benda pun yang kita dapat daripada makrifah. Apa faedah hidup? Jadi nak dapatkan makrifah tu mesti apa? Mesti ada guru menunjuk. Macam mana tuan-tuan nak rasa? Saya selalu bagi tahu pasal masalah harimau. Ingat tak harimau? Tuan-tuan takut harimau tak? Macam ni takut? Ha? Macam ni saya tak takut, ketawa je. Kita semua takut harimau. Tapi kalau kita cakap, kalau saya tanya kenapa takut, mesti tuan-tuan keluarkan ilmu tuan-tuan. Tuan-tuan keluarkan ilmu, harimau ni begini, kuat dia begini, kuku dia tajam begini. Tuan-tuan keluarkan ilmu tuan-tuan untuk nak mengatakan saya takut harimau. Boleh faham? Untuk mengatakan aku takut harimau. Untuk tuan-tuan cakap yang tu kat orang kan. Tapi kalau harimau tu ada kat sini, masuk kod dapur tadi. Kalau harimau tu masuk, tuan-tuan saya rasa kita mesti dah lari, betul tak? Sekarang kita lari tu takut tu dekat ilmu ke takut tu dekat dalam darah kita dah sekarang? Dah semerbak dalam darah kita dah kan? Dah dalam rasa dah. Jadi beza dengan kita takut harimau melalui rasa dengan kita takut harimau melalui ilmu. Tak sama. Begitu juga dengan kita takut Allah dengan melalui ilmu dan kita takut Allah melalui rasa. Tak sama. Yang kita takut sekarang ni, yang kita sembahyang kan kita pakai ilmu. Kita tahu ilmu kita mengatakan, hadis kata kalau kita tak sembahyang kita neraka. Kita derhaka kepada Allah, kita ke neraka. Kita begini, neraka tu begini panasnya begitu. Kita pun takut neraka, takut Allah kerana ilmu. Kita bukan takut kerana rasa. Jadi yang dikendaki daripada masyikhah, yang dikendaki daripada guru, yang dikendaki daripada ihsar para nabi ialah rasa. Sebab tu Nabi kata tak sempurna iman semua kamu melainkan kamu semua mencintai aku lebih daripada segalanya. Cinta tu apa? Ilmu ke rasa? Rasa. Jadi agama kita ni memang bawa rasa supaya kita tu takut kepada Allah menggunakan panca indera yang paling akhir, itulah rasa. Boleh dapat tuan-tuan? Jadi apa yang disebut semalam tu adalah pada masalah syekh yang sebenar. Masalah syekh yang tak sebenar memang kita pun tahu. Itu sebabnya saya berusaha untuk melahirkan syekh-syekh yang sebenar. Walaupun memang kita pun tak boleh, memang kita itu semua kuasa Allah. Kita pun memang tak mampu, tapi sekurang-kurangnya kita buat. Sebab saya tak nak bermalas-malas, sebab saya tengok Syekh Umar tak pernah bermalas-malas. Padahal Syekh Umar tu kecil mana lagi tengok pada saya lagi. Sama je. Kalau Syekh Umar ada lagi, kalau saya nak cakap saya kecil mana, malu nak cakap. Sebab saya kecil mana, panjat, buat piping pun tak boleh. Syekh Umar kecil mana, tanyalah As. Kencing manis, bangun pukul 2 sampai subuh. Lepas subuh, wirid. Lepas subuh, wirid. Pergi kebun, pecahkan sarang apa? Sarang ananai. Ananai datang masuk rumah suluk nak pecahkan. Lepas tu pergi kebun, pergi pasar, balik baru tidur sekejap. Zuhur bangun. Kita waktu dia pergi pasar, kita dah tidur dah. Kita orang dah tidur dah. Jadi nak cakapnya dia kencing manis. Kencing manis tapi tak macam kencing manis. Tapi tak macam kencing manis. Jadi nak cakapnya sebabkan dia tu rajin, kami pun malu kalau jadi pemalas. Walaupun memang kita tak akan dapat jadi macam guru, tapi sekurang-kurangnya kita buat sebahagian daripada apa yang guru buat. Jadi macam tu cerita dia. Jadi itulah hasrat saya tu supaya dapat membina yang benar. Itu sebabnya saya lengkapkan tuan-tuan dengan semua kitab. Saya lengkapkan tuan-tuan dengan semua ilmu supaya tuan-tuan nampak. Pada masalah akidah, apa tuan-tuan nak nampak. Pada masalah tasawuf, apa tuan-tuan nak kena ada. Pada masalah fikih, apa yang tuan-tuan nak kena ada.
Jadi pada masalah, kemudian soalan tu macam mana? Kalau lah dapat guru macam tu, jawapan dia bukan perlu kita sangka-sangka lagi tak. Kalau dah macam tu, gurunya kena keluar. Kena keluar cari guru lain. Kalau macam tu, guru tu dah pegang perempuan, dah zina ke dah apa, kena pergi tempat lain.